Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Rosli selaku pengetua kepada Smart IQ ni. Untuk yang menonton ni, Ustaz Rosli pengetua yang tidak bergaji. Kita sehari dua ni ada, alhamdulillah dengar berita, ada pentadbiran tertinggi negara yang tak bergaji. Ustaz Rosli telah mendahuluinya dengan tidak bergaji. Tetapi alhamdulillah telah berjaya untuk menghasilkan dengan kejayaan demi kejayaan di Smart IQ ni. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk meminta anak-anak yang ada ini, anak saya pun ada sini, dan tuan-tuan juga yang lama dengan IQ, para penonton, supaya mendoakan juga keampunan dan rahmat kepada ayahanda saya yang telah meninggal. Walaupun secara teknikalnya tanah bahagian IQ ni diwakafkan atas nama tanah saya, tetapi ia merupakan hasrat ayahanda saya. Kerana tanah ini adalah asal tanahnya yang diberikan dan hasratnya supaya diwakafkan. Jadi saya wakafkan tanah bahagian ini yang mana dibina IQ ini. Ini adalah hasrat beliau. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepadanya dan diberikan ganjaran yang baik di atas apa yang telah diniatkan. Anak-anak yang ada di depan ni dan juga tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian, bila saya nak datang sini nak bercakap, saya nak kena imbang antara anak-anak kita yang ada ni dengan orang luar yang juga mendengar apa yang saya akan cakap. Jadi tadi saya bagi tahu kat Ustaz Rosli baru 15 20 minit lepas, bagilah ada satu ayat lah untuk mereka ambil yang depan ni, lepas tu kita boleh bahaskan. Maka sebab itu saya minta semua orang buka surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Sebelum saya cerita tentang ayat ini yang ada kaitan dengan pelajar dan juga kita semua, kita tahu surah Al-Mujadilah ialah merupakan surah di mana Allah Subhanahu wa taala pembukaannya menceritakan tentang seorang wanita, iaitu Khawlah, isteri kepada Aus bin Thamit, yang datang berbincang, berhujah dengan Nabi SAW berhubung dengan suami dia yang telah melakukan zihar kepada dia, yang menyamakan dia dengan ibunya. Sebab itu dinamakan Mujadilah, kerana ayat depan itu menceritakan qad sami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Allah mendengar perkataan wanita yang telah tujadilu, yang berbahas, berdebat dengan engkau, fi zawjiha, mengenai suaminya, wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawarukuma, dan dia mengadu kepada Allah dan Allah mendengar
dialog kamu berdua, dialog antara dia dengan Nabi SAW. Surah ni ada banyak cerita tentang adab berjumpa dengan Nabi dan seumpamanya. Cuma saya nak ambil ayat yang ke-11 ni. Lepas pada itu kita akan bincang hal-hal yang lain. Dalam ayat yang ke-11 dalam surah ini Allah menyebut, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Apa maksud ayat ni? Ayat ni Allah kata, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran kita akan tengok ada ayat Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Yakni dia cakap tentang semua manusia, untuk semua manusia. Contohnya dalam surah Al-Baqarah apa dah? Ya ayyuhan nas inna, surahnya dalam surah Al-Hujurat, Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wahai sekalian manusia, kan? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi, wahai manusia takut pada Tuhan kamu yang Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum, wahai manusia sembahlah, abdikanlah diri kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ayat-ayat Ya ayyuhan nas banyak turun semasa peringkat Mekah. Ayat-ayat Ya ayyuhalladzina amanu dia mau turun pada peringkat Madinah. Peringkat ni bukan mesti duduk di Madinah, sebab dia dipanggil Madaniyah. Madaniyah ni maksud peringkat Madinah, yakni peringkat setelah Nabi berhijrah, setelah Nabi mempunyai masyarakat, ada kerajaan, ada pentadbiran, ada masyarakat Muslim, bukan lagi orang-orang yang ditindas seperti di Mekah. Di Mekah banyak dia bercakap pada orang awam, semua manusia, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia sembahlah Tuhan kamu. Dalam peringkat Madinah, orang Islam sudah ada kekuatan, sudah ada masyarakat. Al-Quran datang menasihati mereka dan memberi tunjuk ajar kepada mereka. Banyak antaranya ayat ini. Apa Allah kata? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, karena dah jadi masyarakat beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kamu, tafassahu fil majalis, lapangkanlah, luaskan, beri ruang. Tafassahu ardun fasihah, yakni luas, lapang. Tafassahu yakni beri ruang, luaskan. Tafassahu fil majalisi, bila dikata pada kamu berikan ruang, luaskan di dalam majlis. Macam kita duduk dalam majlis ni, kita kata tuan-tuan bagi ruang sikit, bagi ruang sikit. Itu tafassahu. Tafassahu fil majalisi, hendaklah kamu luaskan ketika kamu duduk dalam majlis. Fafsahu, maka kamu kena luaskan. Perintah Al-Quran ada perintah yang wajib. Perintah ini kelihatannya tidak sampai ke makam wajib. Kalau orang tak buat, orang tak berarti dia berdosa, tetapi dia meninggalkan fadilat yang besar. Apa perintahnya?
Perintahnya apabila kita berada di dalam majlis, kalau orang kata orang minta mai nak masuk majlis, nak minta ruang tak ada, sempit, fafsahu, luaskan, bagi ruang. Walaupun bukan saja majlis dalam erti kata majlis kuliah, termasuklah time kita pergi sembahyang Jumaat, panas di luar, kita dah dapat tempat, orang masuk mencelah, kita ada, kalau kita duduk bersila lebar, kita saja yang dapat tempat tu, kita bagi ruang sikit kepada orang yang duduk di tepi gitu, nak masuk lagi. Terutama kalau kita pergi ke Mekah, ke Masjidil Haram, Masjid Nabi, ramai orang, kadang-kadang nak sembahyang Jumaat tak ada tempat, kita dah duduk dah, dia nak minta sikit kita duduk. Fafsahu, bagi ruang. Apa Allah kata? Yafsahillahu lakum. Allah Subhanahu wa taala kamu buat macam tu, Allah akan melapangkan kamu. Itu janji Allah. Siapa bagi kelapangan supaya orang lain boleh masuk dalam majlis, Allah akan beri kelapangan kepadanya. Apa kelapangan itu? Sekejap lagi saya cerita. Bila kita duduk dalam majlis, ada beberapa adab. Yang pertama adabnya ialah, satunya ialah kita tak boleh mai masuk dalam majlis. Orang yang mai dulu, orang yang datang dan masuk ke dalam majlis, tengok majlis penuh, dia tengok budak-budak kata, ni bangun, saya nak duduk. Boleh tak buat macam tu? Tak boleh. Nabi SAW kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yuqimur rajulur rajula min majlisihi summa yajlisu fihi. Jangan seseorang kamu membangkitkan orang lain daripada tempat duduk dia, kemudian dia pergi duduk di tempat itu. Walakin tafassahu wa tawassa'u, tapi hendaklah kamu lapangkan, kamu luaskan, bagi ruang, minta ruang. Bukan ni bangkit macam setengah orang tua-tua yang pi buat, bila pi masjid tengok budak duduk sah depan, ni bangkit, saya nak duduk sini, hang budak-budak hang pi duduk belakang. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Nabi kata la yuqimur rajulu ar-rajula, jangan satu orang membangkitkan satu orang pada tempatnya, min majlisihi, daripada tempatnya, summa yajlisu fihi, kemudian dia pula pergi duduk tempat tu. Jangan, Nabi tak bagi. Itu bongkak. Dalam riwayat, Nabi SAW apabila duduk dalam majlis, masjid Nabi sempit, ataupun Nabi duduk di sufah. Sufah tu tempat di tepi rumah Nabi di belakang. Ramai orang mari ke dalam majlis. Kadang-kadang, biasanya dalam majlis Nabi, Abu Bakar ada kanan, Omar ada kiri, Osman dan Ali ada di depan, dan sahabat-sahabatnya rapat ada. Kadang-kadang ramai orang duduk dalam majlis. Mari ahli Badar. Nabi kadang-kadang ada kalanya nak memuliakan ahli Badar. Nabi nak meminta supaya orang ahli Badar ni masuk. Tapi yang duk ada ni, mereka dah duduk rapat dah dengan Nabi, mereka tak mau lah, mereka tak mau bangun dah. Sehingga sebahagian riwayat, Nabi terpaksa kata, tolong sat bangun sikit, bagi ruang kepada yang lain. Jadi orang-orang munafik, ada yang kata, tengok mana adil Muhammad, orang main dulu dia suruh bangkit. Lalu Al-Quran, ini menurut sebahagian ahli mufassir, lalu Al-Quran turun mengajar adab di dalam majlis. Adab dalam majlis. Kalau kita duduk dalam majlis, ramai orang, tak ada ruang, kita boleh injak-injak sikit bagi ruang, kita patut bagi ruang. Kalau kita bagi ruang, Allah janji apa? Yafsahillahu lakum, Allah Ta'ala akan melapangkan kamu. Allah nak lapang apa? Lapang majlis kita? Tak. Lapang apa?
lapang rezeki kita. Lagi lapang apa? Lapang kehidupan kita. Kadang-kala kita tak sangka benda yang kecil kita buat dalam dunia ni. Masjid sempit, orang nak masuk, kita tengok, kita genjak sikit, kita bagi orang duduk tepi kita. Yafsahillahu lakum, Allah lapangkan kamu. Lapang apa kata para mufassirin? Lapangkan kehidupan, lapangkan rezeki, lapangkan dada dia, bahagia. Sebab itu Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam surah Taha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada an dzikri, sesiapa yang berpaling daripada mengingatiku, kata Allah, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, sesungguhnya baginya ma'isha, kehidupan dhanka, yang sempit, kehidupan yang tertekan. Para ulama di kalangan mereka menyatakan yang kehidupan yang tertekan itu hidup di dalam kubur sebahagian mereka. Tetapi Al-Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir siapa? Mufassir, alim dalam tafsir, anak murid kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kitabnya terkenal Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Dan nama dia sebenarnya Tafsir Al-Quranul Azim, nama asal kitab itu. Tapi terkenal dengan nama Tafsir Ibnu Katsir. Macam Tafsir Al-Qurtubi, sebenarnya nama kitab apa? Al-Jami' li Ahkamil Quran. Al-Imam Ibnu Katsir kata, sesiapa yang wa man a'rada an dzikri, sesiapa yang berpaling daripada mengingati Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia ada hidup, dia akan baginya kehidupan yang sempit. Sempit apa? Tak tenang, tak bahagia. Kita tengok kata Ibn Katsir, rumah kaya, duit banyak, hidup sempit. Itu yang kita tengok ramai artis hebat. Saya baru ni ada orang cerita kat saya, satu orang Malaysia sanggup pergi ke Korea dan sampai di airport Korea, duduk di airport Korea tu hanya semata-mata nak tunggu K-pop punya artis lalu nak tengok muka. Cerita betul. Dia punya nak tengok tu. Pasal apa? Selama ni dia duk tengok apa? Nak tengok. Tapi kita tengok artis-artis ni, K-pop ni, ada yang bunuh diri, adanya depression, betul tak? Macam-macam. Sebab apa? Bukan tak ada duit, ada. Terkenal tak? Terkenal. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Duit banyak, harta ada, tertekan. Ramai manusia. Kita tengok dia duduk dalam kereta yang mewah, rumah yang mewah, perasaan dia tertekan. Termasuk juga mungkin orang agama sendiri nampak belajar agama tetapi tertekan. Kalau itu berlaku walaupun datang ke kuliah agama tapi mungkin tertekan. Maksudnya depression, sebab tak jelas apa yang kita cari dalam hidup ni. Hidup, ada orang pakai kebiah, semayang Allahu Akbar, disebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Tapi dalam hidup dia tak. Dia cari, terutama zaman ni, medsos ni, ramai orang nak cari apa? Cari konten yang bagus. Untuk apa? Supaya orang dapat likes yang banyak. Hari-hari dia bangkit tidur, dia tengok dia punya apa yang dia post, berapa orang like. Lepas tu kalau orang komen pula kat bawah, dia pening.
hidup dia. Dia buang masa dengan hal yang seperti itu. Ma'isyatan dhanka. Ada orang sampai nak bunuh diri kerana baca komen. Tertekan, makan tak lalu. Netizen kecam. Dan ini adalah dunia yang berbolak-balik. Dunia yang berbolak-balik. Ada orang tahun lepas netizen puji dia, tahun ni kena kutuk. Ada tahun lepas kena kutuk rapat, 2-3 hari ni naik nama. Berbolak-balik. Dan kita terpengaruh, ramai manusia terpengaruh dengan likes pada musim berkenaan. Padahal likes tu seminggu, 2 minggu, 3 minggu kena kecam pula. Betul tak? Siapa yang cari selain daripada redha Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sebab itu para pejuang agama yang ikhlas, sabat mereka, istiqamah mereka di atas jalan agama. Sebab apa? Tengok badai macam-macam terkena ujian Allah, tapi mereka tetap. Nabi SAW kata apa? Ja'al islamu ghariba, bada'al islamu ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam tu datang dalam keadaan gharib, pelik, asing, strange. Semua orang fikir, apa Muhammad ni bawa benda pelik-pelik ni? Mula-mula ja'al islamu ghariban. Nabi kita dan sebagai riwayat bada'al islamu ghariban, seperti hadis Muslim, bermula Islam itu gharib, dan wasayaudu kama bada'a ghariban, dan dia akan patah balik nanti macam itulah. Orang anggap orang yang pegang Islam tu pelik. Orang lain pegang juga Islam, walakin kata fihi dakhal atau dakhan, padanya ada kekeliruan. Yang pegang tulen agama dia anggap pelik. Tapi Nabi kata fatuba lil ghuraba, untunglah, bahagialah orang-orang yang dianggap pelik itu, yang pelik itu. Sebab apa? Walaupun pelik pada mata manusia, tak dapat banyak likes, tapi benar di sisi Allah Azza wa Jalla. Kebenaran, kita disuruh untuk bersama dengan kebenaran, bukan bersama dengan kumpulan. Ada orang kata orang yang istiqamah, orang yang pendiriannya tetap, tak berubah-ubah parti politik dia, itu bukan tetap, itu pengikut yang membuta tuli. Tak berubah-ubah kumpulan dia. Manusia, kumpulan tidak maksum, puak tak maksum. Yang maksum ialah kitab dan sunnah. Ketika kumpulan kita bersama dengan kebenaran, kita bersama dengan dia. Jika dia menyeleweng daripada kebenaran, kita tak boleh bersama dengan dia. Ada orang tak? Dia tak kira, dia hanya kira fikir dia, apa pun aku dengan grup A ni, apa-apa aku grup B. Kalau hang masuk grup A, lepas tu hari ni sokong, besok tak sokong, itu tak tetap pendirian. Dia ukur pendirian dengan kumpulan, kita mengukur pendirian dengan prinsip, dengan dalil. Sebab itu ramai manusia yang kekeliruan di dalam mencari agama. Dia pening, terutama ni adik-adik kita ni tak apa, dia tak mengundi. Yang mengundi itu pening. Kemarin kata macam lain, hari ni nak buat macam lain pula. Kemarin aku pangkau pasal macam lain, hari ni jadi macam lain. Tabiat. Sebab itu kita tak, Abu Bakar Siddiq apabila dia naik berkuasa, in ra'aitumuni fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni. Jika aku betul, aku buat baik, kamu tolong aku.
Jika aku salah, kamu kena betulkan aku. Dia tak kata kalau aku buat baik, buat jahat, jangan beralih, sokongan mesti tetap. Dia tak kata. Ini parti politik yang gila saya. Dia kata setia walaupun apapun keputusan yang telah dibuat oleh pimpinan. Kita tak boleh hidup macam tu. Itu bukan environment kita. Environment yang diajar oleh Nabi Abu Bakar, Umar dan semua khulafa ialah environment manusia mungkin salah dan betul. Yang tak salah dan yang tak ada salah siapa? Allah dan Rasul. Imam Malik bila dia mengajar hadis di dalam masjid Nabi, dia kata kullu ahadin yu'khadhu min kalamihi wa yutrak illa al-ma'sum sahibu hadzal maqam. Semua orang diambil perkataannya dan boleh juga ditolak perkataannya kecuali Nabi yang maksum, tuan punya kubur ini. Nabi saja yang maksum, Nabi saja yang infallible, Nabi saja yang tak mungkin membawa penyelewengan. Nabi juga mungkin tersilap di dalam strategi, itu Quran sebut. Tapi Nabi tidak membawa penyelewengan. Nabi sentiasa membawa petunjuk. Balik pada ayat kita. Allah kata apa? Allah suruh kita tafassahu fil majalis. Apabila dikatakan luaskan, kita hendaklah luaskan. Para ulama bincang. Apa hukum kalau orang tu minta ruang kita tak bagi? Berdosa tak? Tidak berdosa kalau dah kita dulu. Nabi SAW kata, sebab dalam hadis Nabi SAW jadikan orang yang mendahului tempat, kan Nabi kata man qama min majlisin thumma raja'a ilaihi fahuwa ahaqqu bihi. Nabi kata man qama min majlisihi, siapa yang bangkit daripada tempat duduk dia. Dalam majlis ni kita duduk dalam masjid, kita duduk, kita bangkit, lepas tu kita tanda, kita taklah apa sejadah ke apa kan, lepas tu kita pergi bilik ayam, kita mai-mai ada orang duduk dah, ataupun kita pergi duduk tempat tu, dia kata ni tempat saya, ni sejadah saya letak. Siapa berhak duduk? Kita yang mai kemudian kan dia? Siapa yang berhak? Dia. Sebahagian riwayat idza qama ahadukum min majlisi, jadi sebagai atau man qama min majlisi, siapa yang bangkit daripada tempatnya, summa raja'a ilaihi, kemudian dia patah balik, fa huwa ahaqqu bihi, dia yang berhak untuk dapat tempat dah. Sebab tu kalau kita pergi Masjidil Haram ke masjid ke, tiba-tiba ada orang kata, bang, ni tempat saya yang duduk tadi. Oh, kita tak kira lah siapa suruh ambil, aku main ambil kan. Nabi kata fahuwa ahaqqu bihi, dia yang lebih berhak. Pasal dia bangkit, dia nak main balik, tu dia dah tanda dah. Macam tu juga kita pergi Masjidil Haram, masjid apa, kita tengok ada orang dah tanda dah, kita tak boleh ambil tempat tu kerana fahuwa ahaqqu bihi, dia yang lebih berhak tempat dah. Okey, dalam ayat, cuba sambung ayat tu, apa dia? Wa idza qila, baca wa idza qila anshudhu fansuzu adalah daripada nusyuz. Fansuzu adalah daripada nusyuz. Itu kita panggil wanita nusyuz. Fansuzu dia itu daripada nusyuz. Nusyuz tu angkat. Wa idza qila anshuzu fanshuzu, apabila dikatakan kamu bangkit, kamu naklah bangkit. Sebab isteri tu nusyuz apabila dia angkat diri dia lebih pada suami, tu nusyuz. Apabila dikatakan kepada kamu fanshuzu, hendaklah kamu bangun,
kamu kena bangun. Siapa yang nak kata pada kita ni? Kalau kita berada di dalam satu majlis, kita pergi rumah orang, duduk tengah makan kenduri, tuan-tuan minta tuan-tuan bangkit lah. Kena bangkit tak? Kena bangkit jika dia sahibul majlis, jika dia tuan majlis. Jika dia tuan majlis, dia suruh kita bangkit daripada rumah dia, kita kena bangkit. Kita pergi order ayak, minum teh, duduk sampai sejam kat kedai tu, cemuih toki kedai tengok. Toki kedai kata, abang, orang lain nak duduk pula. Kita tak boleh marah dia, kata, oi hang sombong oh. Ha? Pasal dia punya tempat. Wa idza qila inshuzu fanshuzu. Asalnya Nabi suruh bangun, bangun. Kita bangun. Tengok, Islam ajar adab. Adab duduk dalam majlis, adab bila majlis dah ketat, ramai. Adab bila habis majlis, tuan rumah kata bangun, bangunlah. Ataupun kita duduk dalam majlis orang penganjur kata, tuan-tuan sila bangun, kita nak kosongkan dewan, kita kena bangun. Tapi kalau dia kata, tuan-tuan sila bangun untuk menghormati lagu negaraku, bangun tak? Kena bangun tak? Bangunlah. Itu penghormatan kenegaraan. Tapi macam mana jika orang bangun menghormati orang datang? Orang mai, semua pakai bangkit hormat. Macam mana? Ulama-ulama bahas tentang orang bangkit hormat orang. Kerana ada hadis macam Nabi tak bagi. Ada hadis macam Nabi bagi. Yang ni dia panggil dalam ilmu hadis ni, bila dia berlaku tanaqud, dia panggil muskilul hadis atau ikhtilaful hadis. Hadis tu bercanggahan. Bukan dia bercanggah kerana Nabi cakap bercanggah, kerana kita mungkin tak faham apa yang sebenarnya Nabi cakap pada zaman tu. Ni macam adik-adik kita ni nak pergi faham, kita tengok mak kita kata jangan tengok, jangan main handphone. Lepas tu ada pula hari dia kata, tak apalah, nak ambil handphone, tengok handphone dulu. Kita kata, apa ni, hari tu tak bagi, ni kata bagi pula. Tapi kalau kita kaji, mungkin masa dia tak bagi tu, mungkin masa dekat bah. Peperiksaan ke, solat ke, ada kerja ke. Masa yang dia bagi tu mungkin masa yang sesuai. Tapi kita yang kemudian, kalau kita ambil perkataan tu saja, mungkin kita tak faham. Hadis-hadis Nabi SAW, misalnya dalam bab ini, Nabi SAW kata, man ahabba an yatamassala lahu rijal qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis riwayat Abu Daud. Siapa yang suka untuk orang bangkit hormat dia, siap tempat duduk dia di dalam neraka. Boleh tak? Artinya siapa yang suka, bila dia datang majlis orang bangkit hormat dia, siap tempat duduk dia di dalam neraka. Satu hadis. Hadis yang lain, sahabat Nabi sendiri memang, wa kana idza jaa la yaqumu lahu lima ya'maluna min karahatihi lidzalika. Nabi itu apabila dia datang, sahabat tak bangkit buat penghormatan kat dia, kerana mereka tahu bahawasanya baginda tak suka. Tapi ada hadis ketika Nabi melantik Sa'ad bin Mu'az untuk menguruskan, menjadi ketua pemutus bagi Yahudi Bani Quraidah. Nabi SAW kata dalam hadis riwayat Abu Daud, qumu ila sayyidikum, bangkit sambut tuan kamu, ketua kamu.
Jadi boleh pula. Jadi para ulama membahaskan hadis ni. Kalau kata mereka pendapat berbagai pendapat, tapi saya simpulkan, saya ambil pendapat ini, iaitu kalau dia tu sendiri suka orang hormat dia, kalau orang tak bangun dia datang, dia marah. Tanda apa tu? Tanda takabur. Yani fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Tapi kalau dia tu memang orang hormat dia kerana kedudukan dia, bukan dia paksa, bukanlah kerana dia suka, tapi misalnya pemimpin, dia datang orang bangun hormat, bukan kerana masalah dia suruh orang hormat, tapi bagi menunjukkan kuasa dia, supaya orang menghormati kuasa dan taat kepada pihak yang berkuasa. Dalam hal yang seperti itu tidak mengapa, kerana agama dia anti kepada takabur. Tapi kalau satu orang syekh, dia ustaz, maulana ke, habib ke, apa lagi, ustaz ke, macam-macam sekarang ni, tuan guru ke, cium tangan, cium. Kalau tak cium marah, salam tak cium tangan dia marah. Dia termasuk dalam hadis ni, na'udzubillah, iaitu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Pasal dia nak benda tu di atas kesombongan dia, siap tempat duduk dalam neraka. Tapi kalau itu bukan kesombongan, anak-anak murid dia memang secara semula jadi hormat dia, dia pun tak kisah, cium pun tak apa, tak cium tangan pun tak apa, tak bangkit pun tak apa. Tapi orang respect daripada button of their heart, daripada diri mereka sendiri, memang hormat dia, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, habis bahagian tu, saya nak ambil bahagian hak akhir. Baik, sambung. Yarfa'illah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa darajat. Allah kata untuk mendapat kedudukan, bukan kerana kamu duduk dalam majlis rapat, lepas tu kamu kena bangun pasal orang lain nak masuk, jadi kamu pun tak dapat kedudukan. Bukan. Manusia diangkat bukan kerana di mana dia duduk dalam majlis itu, tapi dia diangkat kerana dia orang yang beriman dan dia adalah orang yang berilmu. Ingat ni, manusia zaman sekarang macam-macam percubaan untuk mengangkat diri mereka. Ada buat macam-macam benda supaya orang puja mereka. Ada orang yang orang puja mereka sebulan, ada yang puja setahun, kemudian dilupakan. Kerana siapa yang Allah angkat, siapa yang berhak untuk diangkat, ini urusan Allah Azza wa Jalla. Kita semayang, kita baca ayat Quran macam mana? Qulillahumma malikal mulk, lagi tu'til mulk wa tanzi'ul mulk wa tu'izzu wa tudhillu wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah memuliakan siapa yang dia kendaki dan menghina sesiapa yang dia kendaki. Ni ingat, saya pesan untuk diri saya dan semua ada ni ingat. Kita tak payah usaha untuk dimuliakan. Allah memuliakan siapa yang dia kendaki. Para ulama dahulu dihina, masuk dalam penjara, mati dalam penjara, tapi mereka dimuliakan. Imam Ahmad disebat, dimalukan, tapi dimuliakan. Allah muliakan. Semua orang sebut Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad. Imam Bukhari tak dibenarkan mengajar pada zaman dia, dihalau keluar daripada tempat dia, mati berseorangan, dibuang.
Tapi hari ini semua orang puji hadis riwayat Bukhari. Siapa yang memuliakan? Siapa yang berhak memuliakan? Kalau kita ambil kemuliaan manusia, manusia puji, likes kita, dia akan berakhir begitu saja. Iman dan ilmu. Ilmu, belajar sampai ni yang duduk di sini, adik-adik ini kita, anak-anak kita ni, belajar sampai mudah-mudahan jadi orang alim. Karena Allah mengangkat orang dengan ilmu. Salah seorang tokoh dalam sejarah Islam ni, nama dia dipanggil Al-Qadi Abu Yusuf. Al-Qadi Abu Yusuf adalah merupakan tokoh besar di dalam mazhab Hanafi. Nama dia Ya'qub bin Ibrahim. Nama apa? Dialah orang yang pertama menggunakan gelaran Qadi Qudah, Qadil Qudah, Qadi kepada segala Qadi. Qadi kepada segala Qadi ni dipahamnya Allah Ta'ala aja. Tapi dia kata Qadi Qudah di dunia, Qadi Qudah di dunia ni. Dia adalah anak murid Abu Hanifah, Qadi Qudah pada zaman kerajaan Abbasiyah. Dulu kerajaan Abbasiyah kerajaan yang besar memerintah dunia. Sebab itu mazhab yang besar dalam dunia ni ialah mazhab Hanafi. Kesan daripada Al-Qadi Abu Yusuf dan juga Muhammad bin Hasan Al-Syaibani yang menguasai menjadi tokoh ilmuwan yang berpengaruh dalam kerajaan Abbasiyah sehingga dunia Islam di dalam mazhab Hanafi. Dunia Islam banyak dalam mazhab Hanafi. Sebab dua-dua tokoh ni Hanafi. Saya nak cerita apa? Tak apa, duduk dulu. Sekejap kita ambil mak. Tak payah ambil apa. Okey. Saya nak cerita apa? Satu hari ketika Abu Yusuf, tadi nama apa dia? Ya'qub bin Ibrahim. Abu Yusuf ni masa dia kecil, bapa dia meninggal. Kata Al-Imam Ibn Kathir dalam kitab dia Al-Bidayah wa Nihayah, bapa dia meninggal ketika kecil. Jadi mak dia orang miskin. Mak dia hantar dia pergi belajar potong pakaian kat tailor tu, hak yang duk otor baju tu, hantar kat situ. Bila dia pergi, dia lalu dalam majlis kuliah halaqah Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni imam mazhab apa? Hanafi. Abu Hanifah mengajar, dia masih muda, dia seronok dengar ilmu Abu Hanifah. Jadi dia tak pergi kelas tu. Dia tak pergi belajar untuk cari duit lah. Jadi mak dia main tengok, mak dia kata, apa duk mari kelas ni? Kau mari kelas bukan boleh dapat duit. Kau kena pergi belajar untuk dapatkan duit, pergi kerja. Bapa kau tak ada. Mak dia bawa dia pergi ke situ. Tapi bila besok dia datang, dia singgah lagi kelas. Lalu mak dia komplain ke Abu Hanifah. Sebagai riwayat, mak dia kata jangan tengok Abu Hanifah, dia tak apalah, dia makan makanan yang elok, dia ada duit, kita bukan orang ada duit nak duduk dalam majlis dia, kita perlu kerja. Mak dia mari jumpa Abu Hanifah, kata, ni janganlah duk pengaruh anak aku bagi duduk dalam kelas ni, dia kena pi belajar, dia kena pi kerja. Abu Hanifah kata kepada anak dia, kepada mak dia, dengar Abu Hanifah kata apa? Jika dia terus belajar, sayakulu faludhat min duhnil fustuq fi sahnin fairuzat. Kalau dia belajar dan terus belajar, satu hari dia akan makan faluzat. Faluzat ni sejenis kuih yang mahal, orang kaya aja boleh makan. Min duhnil fustuq, daripada minyak fustuk, kacang pistachios tu. Yang ni orang kaya aja, dia ada cara dia buat lah. Fi sahnin fairuzat,
Di dalam mangkuk pinggan hidangan Fairuzat ialah pinggan yang dibuat daripada batu yang mahal, pinggan yang mahal, Fairuz, batu pemata Fairuz tu. Mak dia kata, Abu Hanifah, kau ni barangkali banyak khurafat sangat. Dia nak makan, sebahagian ni dia kata dia akan makan bersama dengan para khulafa, bersama dengan khalifah, dengan orang kaya, dengan khalifah, dengan pemerintah. Kau ni khurafat. Anak aku pertama miskin, nak makan faluzat siapa? Kami orang biasa, macam mana nak duduk dalam majlis khalifah? Nak makan pinggan mahal-mahal? Dia kata mak dia tak setuju. Tak apalah. Abu Hanifah kata berapa satu hari kau, kalau dia pergi kerja dia dapat. Abu Hanifah bayar pada mak dia, sehingga membolehkan Al-Qadi Abu Yusuf ataupun Abu Yusuf, tahu nama dia tadi apa? Ya'qub bin Ibrahim, belajar dengan Abu Hanifah. Lama, berbelas tahun dia belajar. Hampir 20 tahun dia belajar. Sehingga apabila Abu Hanifah tidak ada lagi, dia ternama sebagai orang yang sangat alim, dan dia dilantik oleh khalifah menjadi qadi qudah. Itulah gelaran qadi qudah, the chief of qadis, chief of hakim, chief justice. Ini ketua hakim yang pertama. Dan dia qadi qudah ni sebenarnya dia bukan saja fatwa, tapi dia menentukan hukum. Besar peranan dia. Bila dia jadi, satu hari dia duduk dalam majlis bersama dengan Khalifah Harun Ar-Rashid, Khalifah Bani Abbasiyah. Dan satu hari dibawa faluzat. Jadi bawa faluzat, Khalifah kata mur bil qadi, bagi kat qadi, la yusna hadza lana kullul yaum, bukan setiap hari kami pun dapat makan faluzat ni makanan hak betul-betul. Apabila Al-Qadi Abu Yusuf tengok makanan tu, dia tersenyum. Sebahagian ahli sejarah kata dia ketawa sehingga dia tutup muka dia. Khalifah tanya dia, kenapa kau ketawa? Dia kata tak ada apa. Kau cerita, pasal apa kau ketawa? Dia kata dahulu masa aku kecil, mak aku tak bagi aku belajar kerana kami miskin. Abu Hanifah kata kalau terus belajar, bukan mak dia masa tu kata kau kalau belajar nak makan apa? Roti keras pun tak ada. Tapi kalau terus belajar ilmu, satu hari dapat makan faluzat dengan khalifah daripada minyak fustuk yang dimakan di dalam hidangan Fairuz. Dan hari ini benar-benar terjadi kepada aku. Kata khalifah, rahimallahu Aba Hanifah wa kana yanzuru bi aini aqlihi ma la yanzuru bi aini ra'sihi. Allah merahmati Abu Hanifah kerana dia melihat hal itu dengan mata akalnya, apa yang tak boleh dilihat dengan mata biasa. Apa dia maksudnya? Allah mengangkat orang-orang yang berilmu. Itu antara karamah Abu Hanifah. Tapi sejarah cerita itu bagi memaklumkan kepada kita bahawasanya Allah mengangkat orang-orang yang berilmu. Saya taklah berilmu, tapi kalau saya tak belajar agama, saya tak boleh makan dengan raja, tak juga duduk dengan menteri-menteri, tidak juga orang datang berjumpa walaupun taklah ada ilmu, tapi kerana pernah belajar, ada sedikit pengetahuan walaupun tak banyak. Pengetahuan boleh mengangkat orang. Sebab itu Quran ajar kita doa. Dia tak ajar, walaupun tak salah doa, ya Allah tambahkan harta, boleh tak doa? Boleh. Tapi Quran ajar waqul rabbi zidni, katakanlah
wahai Tuhan, tambahkanlah untukku ilmu. Sebab tu kita minta Allah tambahkan untuk kita ilmu. Mudah-mudahan semua yang ada di sini Allah tambahkan ilmu pengetahuan untuk kita. Dan Allah telah janji Allah angkat orang berilmu. Orang berilmu apa kelebihan dia? Allah angkat dia. Dia masuk penjara pun Allah angkat. Dihukum pun Allah angkat. Dituduh pun Allah angkat. Pasal orang berilmu. Ulama-ulama dulu ada yang dipenjara, dibunuh, tetapi kitab-kitab mereka diangkat. Imam Malik, alim besar mazhab apa? Maliki. Dipukul kerana fatwa dia, sehingga tercabut bau dia. Tapi orang tak ingat, hak pukul tu orang tak hormat. Tetap orang sebut Imam Malik bin Anas, imam yang agung, imam ahli Madinah, imam Darul Hijrah. Imam Ahmad disebat dia, dipukul, khalifah sendiri pukul dia, tapi orang tetap memuliakan dia. Demikian Abu Hanifah yang pernah dihukum, tetap dimuliakan. Allah mengangkat ilmu pengetahuan. Ibnu Taimiyah mati di dalam penjara, tapi kitab dia dipakai di seluruh dunia. Adalah geng-geng yang tak setuju dengan dia, tapi kitab dia dipakai seluruh dunia. Sebab itu ilmu adalah nikmat. Siapa ada ilmu, dia nikmat, dia faham. Tadi saya sembang, satu orang tanya, saya sebutlah kuliah di IQ ni, kita banyak kali saya sebut, bila orang tidak memahami ilmu, dia buat satu benda yang basic tapi dia tak faham. Misalnya dia selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bila dia selawat, orang awam umpamanya, dia duk rasa bila dia sebut selawat, macam-macam selawat, tiap-tiap ustaz ni perkenalkan selawat baru hak dia punya, supaya dapat likes yang baru, dapat buat TikTok. Dia pun bagi petua yang kita tak pernah dengar, supaya ramailah orang likes dia dan tengok dia. Kerana orang nak cari petua, nak bagi jadi kaya lah, petua nak bagi muka cantik lah, petua nak bagi macam-macam. Ya, orang Melayu suka kan tu, kan? Sebahagian orang selawat bagus, tapi bila dia tak faham, dia rasa bila dia selawat tu dia duk panggil Nabi, supaya Nabi tu menunaikan hajat dia. Sebab dia tak faham. Padahal selawat bukan panggil Nabi. Selawat kita panggil siapa? Kita panggil Allah. Macam mana kita selawat? Allahumma salli, ya Allah, selawat ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Bukan kita, wahai Nabi Muhammad bagi kuasa kat saya, wahai Muhammad lepaskan saya. Tak. Kita minta Allah selawat kepada Nabi Muhammad. Maksudnya kita minta Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad. Tanda terima kasih kita pada Nabi Muhammad. Kita nak bagi makan tak boleh kat Nabi, Nabi dah tak ada. Kalau Nabi masih ada, boleh kita pergi tolong Nabi, kita pergi bantu Nabi, berjuang dengan Nabi. Nabi dah tak ada. Macam mana nak tanda terima kasih kita kat Nabi? Walaupun Allah sudah mengangkat kedudukan Nabi, tapi tetap sebagai tanda hubungan cinta kita pada Nabi, kita kata Allahumma salli ala Muhammad. Bila kita kata tu, kita ingat jasanya, kita minta pada Allah. Memang Nabi sudah ada kedudukan, tapi itu saja yang kita buat. Sebab itu fadilat selawat itu besar. Kerana kalaulah kita terima kasih pada ibu bapa kita disuruh oleh agama, ini kan pula terima kasih kepada Nabi. Bagaimana nak terima kasih kepada ibu bapa kalau sudah meninggal? Kita doakan mereka. Adakah kita pi ibu bapa kita dah meninggal, pi ke kubur dia, bawa ayak teh ais, lepas tu bawa kopi, pi makan teh kubur? Tak boleh lah. Benda tak dapat manfaat apa. Yang ada ialah, ya Allah, Rabbi ghafir wali walidai, ampunkan kedua ibu bapa aku. Bila Nabi dah tak ada, kita tak boleh buat apa pada Nabi lagi. Sejak Nabi ada pun, para sahabat diajar untuk selawat. Maksudnya
minta kedudukan kemuliaan Nabi pada Allah Ta'ala. Itu yang sebenarnya. Lagi banyak kita minta, lagi fadilat yang banyak Allah bagi. Dan Nabi itu mau macam mana? Nabi mau apa? Nabi mau apa? Nabi tak mau supaya kita minta supaya A, B, C makan ke apa. Yang Nabi mau ialah dalam selawat baginda mencapai makam seperti makam Nabi Ibrahim. Sebab itu kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu yang Nabi nak. Nabi mendapat makam seperti Nabi Allah Ibrahim. Itu yang Nabi ajar kita. Kita pun minta, ya Allah bagi pada Nabi seperti Nabi Allah Ibrahim. Ada orang kata selawat Ibrahimiyah tak sempoi. Hak ni je, Tok Guru aku ajak, ini lagi sempoi, yang ni lagi power. Kita tanya dia, siapa bagi power ni? Ni bukan Power Ranger. Siapa yang nak pergi bagi power ni? Selawat tu sendiri boleh bagi power. Yang nak bagi fadilat kepada selawat siapa? Allah. Sebaik-baik orang yang ajar. Sebab tu bila dia tak ada pengetahuan ataupun terbabas pengetahuannya, selendang, kononnya nak selendang Nabi. Kasut pergi buat pameran apa, kononnya kasut Nabi. Walaupun kasut siapa pun kita tak pasti tahu. Macam-macam benda Nabi. Tapi benda yang basic yang Nabi kata buat macam ni, dia kata ini ada Tok Syekh kita lagi bagus. Kalau betul kamu cinta Nabi, nak sambut Nabi dan macam-macam Nabi, kamu buatlah yang mana Nabi bagi tahu. Kan Nabi tentu lebih tahu daripada orang lain. Kita tak kata selawat orang lain tu berdosa. Kita kata tak akan lebih baik daripada apa yang dibuat oleh Nabi. Tak apalah, Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina maulana. Tak apa. Dia tak salah kerana makna tak salah. Tapi tidak akan lebih baik daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau sebab itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Saya buka pada sesi soalan jika siapa ada soalan. Ada soalan? Kumpul dulu soalan. Bagi belakang pun tuan-tuan siapa ada soalan sila tulis mari. Soalan ni anak-anak kita ni canggih ni. Adakah demokrasi syirik? Demokrasi ialah sistem yang cuba. Demokrasi ni lama, sejak zaman Athens lagi, kan? Plato tulis The Republic, buku dia lama, dan cuba bahaskan apa sebenarnya demokrasi. Setiap negara, setiap masyarakat macam-macam tafsiran demokrasi. Dia tak ada satu tafsiran. Banyak definisi demokrasi ni. Tapi secara umumnya demokrasi ingin bagi tahu kita bahawa suara ramai adalah merupakan suara yang diambil kira di dalam membuat keputusan-keputusan ke negara, dalam sebuah negara, dalam memilih pemimpin, di dalam menentukan keputusan-keputusan pentadbiran. Itu idea demokrasi. Macam mana cara nak dapatkan suara tu? Macam-macam. Boleh mengundi ke, boleh apa, boleh angkat tangan ke, yang tu tak penting. Dulu zaman dulu depa ada macam sidang, mereka angkat tangan. Kemudian di parlimen, kemudian orang buat mengundi. Okey, saya nak tanya adik-adik kita di depan, anak-anak kita ni, suara ramai Islam ambil kira tak? Ada tak syura dalam Islam? Ada. Ada syura.
Nabi SAW di dalam peperangan Uhud, asalnya Nabi tak mau keluar pergi ke Uhud. Nabi nak bertahan di dalam Madinah. Tetapi oleh kerana ada sahabat-sahabat Nabi yang tak, terutama orang muda, yang tak sempat keluar berperang masa Badar, mereka ingin supaya berlaku pertempuran di medan. Jadi Nabi SAW tengok ramai pendapat macam tu, Nabi pun ikut suara ramai. Sehingga apabila Nabi pakai baju besi, ada orang yang kata, Rasulullah, kalau Rasulullah kata rasa berat, tak payahlah, kami pendapat saja. Tapi Rasulullah kata bukan soal Nabi bila dah pakai baju besi dia akan keluar. Bukan itu soal Nabi, bila pakai baju besi dia akan menanggalkannya. Dia tak akan tanggal baju besi dia. Maksud dia akan terus. Dan Nabi apabila ada hal, asyiruni ayyuhan nas, mesyuarat dengan aku wahai manusia. Quran kata wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka bermesyuarat di kalangan mereka. Tak apa, nanti saya beritahu apa beza syura demokrasi. Ni untuk semua dengar lah. Nabi SAW artinya mengambil kira pendapat ramai. Selepas Nabi SAW wafat, sahabat bila bermusyawarah, dia ambil pendapat ramai tak? Ambil. Bila Abu Bakar naik memerintah, dia wafat, dia calonkan Umar. Dah orang setuju, tak ada masalah. Bila Umar kena tikam, Umar calonkan 6 orang. Abdul Rahman bin Auf tarik diri. Ramai orang tarik diri, akhirnya tinggal Osman dan Ali. Abdul Rahman bin Auf buat pungutan suara. Dia pergi jumpa semua sahabat. Kamu suka siapa? Ali, Osman. Ali, Osman. Dia buat pungutan suara tu, dia berdirilah masjid, dia bagi tahu, kamu setuju aku berisytiharkan? Setuju. Aku buat survey, majoriti nak Osman. Artinya ada pungutan suara tak? Ada. Okey. Tak menjadi isu. Di mana datang masalah, sebahagian golongan yang kata demokrasi tak boleh. Kerana mereka kata demokrasi itu menghalalkan yang haram. Maksud mereka kata, kalau dalam demokrasi, benda yang katakanlah LGBT tak boleh, tapi semua parlimen kata boleh, maka demokrasi kata boleh. Sebab itu kehendak ramai. Tapi adakah kita terikat dengan demokrasi macam tu? Tak terikat. Kalau kita kata demokrasi kita tidak akan membenarkan yang haram, kita hanya bincang benda-benda yang boleh saja, jadi tak timbullah hal itu. Itu kalau berlaku demikian. Syirik bukan sistem, syirik apa yang kita percaya. Kalau kita percaya, kalaulah suara ramai kata haram itu halal, kita kena ikut suara ramai, tak boleh ikut Quran dengan hadis. Kita percaya macam tu baru syirik. Kalau kita kata suara ramai kata macam mana pun, kalau dah haram, haram lah, kita tak syirik. Dalam dunia orang Islam ni, tuan-tuan, demokrasi walaupun kadang-kadang ada negatif dia, lebih memberikan ruang untuk kita ramai orang hidup. Autokrasi yang satu orang saja berkuasa, siapa bangkang dia bunuh, ini tidak memberikan kebebasan kepada rakyat. Sebab tu dalam dunia ni orang berjuang nak demokrasi, sebab dia nak hak dia bercakap, hak dia untuk dia memilih apa yang dia mahu. Islam tak bercanggah dengan demokrasi. Kecualilah kalau orang tu dia kata demokrasi bagi saya, demokrasi lebih atas daripada Islam. Yang tu tak boleh. Selagi dia tak kata demokrasi lebih atas daripada Islam, dia kata demokrasi hanya untuk pilih yang mana pemimpin yang dapat menang banyak, kita bagi dia jadi pemimpin. Kalau seorang kata A, pendapat B, diundi dalam parlimen, kita pakai yang mana ramai. Tapi nak undi kata arak halal, tanya ahli parlimen, siapa setuju arak halal? Tengok-tengok, ramai kata arak halal, majoriti. Oh, dalam negara kita arak halal sebab parlimen kata halal. Tak boleh lah. Tapi kalau dia tak buat seperti itu,
demokrasi itu tidak membawa kepada syirik. Karena demokrasi ini banyak penafsiran. Kita sendiri boleh bagi demokrasi ala Amerika, demokrasi ala UK, British, demokrasi ala Asia Tenggara. Demokrasi bukan satu agama yang tertentu, semua orang mengambil ruang dan tafsiran dia tersendiri. Yang penting dalam sebuah negara, semua orang patut mempunyai hak dia untuk bercakap dengan kadarnya dan untuk memilih apa yang dia yakin kebaikan untuk diri dan negara dia. Okey, ada lagi siapa yang soalan lain? Yang belakang. Dia tanya wajib tak mengundi? Tak payah, habislah mengundi. Tak jawab. Dia tanya apa dia nak jadi pemimpin di sekolah, aspek yang patut. Ini kita sebut kat anak-anak kita. Kita dalam hidup ni, kita lalui banyak fasa. Banyak fasa. Kita belajar, bagi setiap fasa tu, kita banyak macam-macam pengalaman. Besok, ingat apa yang saya beritahu. Besok dah membesar nanti, akan ingat, oh dulu ada Dr. Mazhar beritahu sekian-sekian. Kita belajar. Dan manusia itu sendiri dia akan berubah-ubah berdasarkan pengalaman dia. Yang tak berubah, hukum hakam syarak. Pendapat berubah. Betul tak? Imam Syafi'i ketika dia duduk di Iraq, dia keluar banyak fatwa. Kitab dia Al-Hujjah dia keluar. Bila dia pergi ke Mesir, dia berubah pandangan dia. Dia kata wala aj'alu hillan, aku tidak menjadikan halal untuk siapa meriwayatkan riwayat-riwayat aku ketika aku berada di Iraq. Ketika dia duduk di Iraq, dia kata dah dia pergi ke Mesir, dia tak ada benar lagi. Wala ajalu fi hilli, aku tak jadi kehalalkan orang yang mengambil duk cerita lagi apa patung fatwa aku masa di Iraq. Sekarang aku di Mesir, fatwa baru. Imam Ahmad di Iraq masih pakai fatwa Imam Syafi'i. Yang di Iraq zaman tu tak ada Facebook punya nak update pendapat terbaru. Pun begitu, ulama-ulama mazhab Syafi'i sendiri mengkategorikan lebih kurang 18 masalah pendapat yang lama lebih kuat daripada pendapat yang baru. Itu saya sebut banyak. Contohnya, kita sembahyang waladdallin, amin. Kalau kita baca dalam pendapat yang baru, Imam Syafi'i lebih suka amin tu perlahan, macam mazhab Hanafi. Tapi yang diamalkan dalam mazhab Syafi'i ialah pendapat Imam Syafi'i ketika di Iraq. Qaul qadim, pendapat lama, bukan pendapat baru. Pendapat baru slow. Pendapat lama, pendapat baru, baca surah bagi semua rakaat. 4 rakaat baca surah. Pendapat lama, baca hanya rakaat pertama dan kedua. Yang diamalkan ialah pendapat lama. Maksudnya, tapi majoriti amalan banyak pendapat baru. Imam yang besar, kajian yang banyak, ada berubah. Imam Ahmad ada banyak qaul dia, pada hujung dia diubah qaul. Pengalaman, ada ilmu, ada pengalaman, bukan kerana agama tu berubah. Dia tengok kajian dia dulu, dia tak nampak masalah ni. Misalnya dia kata kes ni macam ni, dia tengok-tengok, oh ada juga orang yang macam ni. Jadi dia ingat semua macam ni, ada juga yang macam ni. So dia kena luaskan fatwa dia. Hitler tulis buku dia, dia kata sebelum satu orang tu umur 38 tahun, dia jangan bercakap tentang politik, nanti dia berubah pandangan, kata Hitler. Akhirnya dengan Hitler pun mati. Habis dia bom negara orang lain, walaupun dah lebih pada umur tu. Saya nak ceritanya apa? Jadi leader, jadi pelajar, jadi apa pun tak apa, tapi kita belajar. Kerana orang tak boleh pandai dalam satu hari. Kalau dah tua baru nak belajar, lambat pandai. Tapi daripada kecil pernah belagu pemimpin itu, pemimpin ni, pernah apa?
menguruskan itu, menguruskan ini, lama-lama akan pandai. Saya tak terus boleh bercakap. Saya dulu di kolej pemidato, menang pidato, menang apa. Lepas tu biasalah dengan mikrofon. Ada juga orang masa kecil ketak, tua tak ketak. Ada orang masa kecil ketak, tua tak ketak-ketak lah. Ada juga lah kan. So, yang penting belajar, ambil pengalaman. Quran kata fasiru fil ard fanzuru, berjalan atas muka bumi dan lihat. Ayah-ayah kita di belakang tak ada soalan? Tengok anak-anak kita, saya tanya. Bila doktor nak jadi PM, dia tanya. Saya PM, saya pejabat mufti. Ada dia tanya pasal kias khafi, kias jali, yang ni kita main satu sesi lain, dia panjang, catatan tentang usul, usul fiqh. Tapi saya nak jawab tentang Nabi SAW kata apa? Innakum satahrusuna 'alal imarah. Kamu begitu suka kepada jawatan. Ni'mal murdi'ah wa bi'sal fatimah. Dia permulaan yang nikmat, tetapi pengakhiran yang sangat mendukacitakan, yang azab. Sebab itu ada bab agama ni, manusia ni semua orang suka kepada jawatan, betul tak? Jarang orang tak suka jawatan. Sebab bukan dia nak kerja tu, kerana bersama dengan jawatan itu penghormatan. Orang suka kalau dia pergi satu tempat, dia disambut, dia dihormat. Sebab tu orang politik, saya selalu sebut, hatta tu imam pun dah tua pun tak mau letak jawatan. Sebab apa? Sebab dia rasa dia hilang jawatan, sekali orang tak mai cari dia dah. Macam tu pemimpin dalam negara ni, kita hadapi masalah yang tua-tua pun nak bertanding juga. Pasal apa? Pasal jawatan, ada bersamanya penghormatan. Orang nak jadi leader yang dia surrounded, dikelilingi oleh manusia-manusia yang mengagungkan dia. Sebab tu hubbul imarah, hubbul riasah, sayangkan jawatan ni satu penyakit. Sufyan Ats-Tsauri kata, aku tengok ramai orang yang zuhud, baju zuhud, makan zuhud, tapi kalau bagi bab jawatan, dia tak zuhud. Sehingga kita semua bukan mudah, siapa pun, jadilah ulama ke siapa pun, tang jawatan ni semua orang teringin. Bukan jawatan ni, kalau setakat jawatan tolong pi tampung jalan, siapa pun tak mau. Jadi pemimpin, orang semua nak. Dan orang akan hiasi berbagai-bagai slogan kalau dia nak jadi pemimpin. Tak ada ramai orang macam Omar bin Abdul Aziz. Dapat jawatan itu pun, Omar bin Abdul Aziz dalam riwayat, dia menyatakan bahawasanya sebelum dia pegang khalifah, dia memang teringin nak jadi khalifah. Cuma bila dia dapat tu, dia insaf, dia bagi balik, kamu putuslah siapa yang nak jadi. Kemudian orang pun lantik dia. Jawatan. Sebab itu ini satu perkara yang besar dalam diri manusia, iaitu memerangi nafsu inginkan jawatan. Sehinggalah dia nak jawatan itu bukan lagi untuk jawatan, nak jawatan itu untuk islah, untuk dia melakukan pembaikan. Kenapa nak jawatan? Bukan kerana nak glamour, bukan kerana apa, hanya semata-mata aku nak buat kerja. Kalau tak ada jawatan, tak boleh buat kerja. Kalau tak ada jawatan, tak boleh ubah dasar. Kalau tak ada jawatan, tak boleh. Kalau sampai peringkat itu, dia jujur dengan jawatan dia. Saya bukan nak cerita sampai di PM ke apa.
pulang. Hati satu orang urus dengan jiwa dia urus dengan Allah Ta'ala lah kan. Cuma macam saya bagi tahu, siapa pun yang pegang jawatan, sama ada dia niat dia ikhlas pada Allah Ta'ala ke, dia tak ikhlas pada Allah Ta'ala ke, kita orang di bawah hendaklah taat kepada sesiapa saja yang memegang jawatan sebagai pemerintah. Selagi mana dia tidak melakukan perkara-perkara yang kita tak boleh taat lagi. Seorang pemimpin naik, dia mungkin cakap macam-macam teori-teori dia, kita okey. Dia kata satu pemimpin naik, dia kata dia tak mau ambil gaji, kita kata bagus ya. Dia kata dia nak bela rakyat, kita kata bagus lah. Ini semua kata-kata. Zahir bagus, kita kata bagus. Kalau dia orang mari kabinet dia semua orang tak rasuah, tak pernah terlibat dengan rasuah, kita kata bagus. Kita taat. Tapi kalau masa dia ada buat benda yang salah, kita akan bagi tahu yang salah. Kita akan bagi tahu yang salah. Kita tak boleh kata saya sebenarnya tak boleh bagi tahu sebab saya ada jawatan. Hal itu kita tidak akan lakukan. Siapa lagi ada soalan ni? Banyak soalan ni. Ini banyak soalan usul fiqh ni, depa punya kelas ni. Am dan khas, yang ni kena satu kelas. Kita main belajar usul fiqh ni. Apa pendapat tentang fana unnar? Ni siapa tanya ni? Apa tanya? Siapa tanya? Tak apa. Siapa tanya? Pasal siapa tanya? Ada orang tengok dalam internet ke apa? Fana unnar dengan elok-elok Fana unnar ialah satu isu yang majoriti para ulama tak suka cakap ni, iaitu adakah neraka ini akan berakhir? Fana tu binasanya neraka. Adakah orang yang masuk neraka tu akan kekal di dalam neraka selama-lamanya, atau satu masa nanti neraka itu akan berakhir? Orang yang duduk di dalam neraka itu sendiri akan hancur lebur. Kenapa benda ni mereka timbulkan? Ada orang kata benda ni ditimbulkan kerana Ibn Taymiyah timbulkan. Sebenarnya bukan Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah tak timbulkan. Ibn Qayyim ada timbulkan. Orang bantah Ibn Qayyim. Tapi saya nak sebut tuan-tuan supaya adil. Orang bantah sehingga orang tak setujulah. Pergi kata neraka ni pasal khalidina fiha, kekal di dalam neraka ni. Macam mana neraka boleh berakhir pula? Isu yang ditimbulkan sebab di dalam Al-Quran kata tentang neraka ni, dan juga sebenarnya dia juga kata tentang syurga juga, khalidina fiha, mereka madamatis samawati wal ard, kekal di dalamnya selagi mana langit dan bumi, illa ma syaa rabbuk, kecuali dengan kehendak Tuhanmu. Pasal apa dia timbulkan isu ni? Sebenarnya isu ni orang lain dulu timbul. Dia pernah tanya kepada Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah kata hadza amrun azim, ni satu benda yang besar. Tapi Ibn Taymiyah tak memberikan satu jawapan yang jelas tentang hal ni. Ibn Qayyim dia juga macam bukan jawapan dia, tapi dia quote daripada beberapa tokoh yang berbagi pandangan ni. Kata dia, Allah ni, kata mereka, Allah ni, dengar betul-betul ni, sekali kalau hak potong ni salah dia buat terlompat pula belah sana tu.
Kan? Allah ni dia rahmatuhu sabaqat ghadabahu. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat Allah mengatasi murka Allah. Kalau Allah masukkan ke dalam hamba tu dalam neraka, 1 juta, 2 juta tahun, 30 juta tahun, 1 bilion tahun, dia kata dah tak ada apa dah. Dia dah kena azab dah lebih daripada apa yang dia buat dalam dunia ni. Dan kemudian tak ada apa lagi pengajaran untuk dia. Kalau dia kena azab pun dia tak boleh nak berubah dah. Dia bukan nak balik ke dunia nak ubah dah. Dan untuk apa Allah itu mengazab dia sampai penyudah? Itu yang menjadi persoalan dalam kepala mereka. Jadi mereka timbulkan satu perkara, mereka kata kemungkinan juga kalau Allah kendaki nanti mereka tu juga pun akan tamat neraka ni dan mereka juga sudah hilang, tak ada lagi azab. Di atas alasan tadi. Dr. Qaradawi dia antara orang yang dia tak kalah kata nak sokong bulat Ibn Qayyim, tapi dia kata ini satu pendapat lah. Kerana tidak ada lagi apa-apa pengajaran yang boleh diambil selebih daripada itu. Cuma mereka kata pendapat ni tak disebut oleh ulama-ulama ahli sunnah. Itu saja isu dia. Saya kata tak ada orang menghina Tuhan. Dia berpendapat tentang rahmat Tuhan. Itu andaian dia. Kalau tanya kita, tak payah duk cakap bab ni, urusan Allah Ta'ala, nak fikir apa. Kalau dia nak selesai. Kalau dia nak buat apa, bukan urusan kita, nak tolong fikir. Habis ke tak habis neraka, buat apa? Kita fikir kita jangan masuk neraka, sudah lah. Kan? Tapi perbahasan itulah yang menyebabkan. Cuma sebagian ulama ni ada yang berlebihan lah masalah ni. Dia kata siapa yang berkata pendapat ni maka dia sesat, dia kufur. Dia bukan kata Allah tu yang musnah, dia kata neraka tu musnah. Pendapat dia ni mungkin tak dipersetujui oleh majoriti ulama, tapi tidaklah sampai kepada dia nak keluar pada agama. Ini isu panjang, fana'un nar. Canggih ni mulut IQ ni. Asy'ariyah Maturidiyah. Yang ni panjang nak cerita. Apa hukum kalau tak taat pada pemimpin, dia tanya. Pemimpin apa? Kalau dia tu pemimpin apa? Pemimpin persatuan dia, kan? Pemimpin persatuan yang mengumpulkan 340 SD, itu cerita lain. Ini kalau pemimpin yang dimaksudkan dalam konteks yang wajib taat itu ialah pemimpin yang menguasai bumi manusia, tanah air dan rakyat, yang ada syaukah, yakni ada kuasa pemerintahan. Bukan dia buat pertubuhan, lepas tu dia suruh orang taat pada dia. Itu pertubuh. Kalau orang tu masuk dalam pertubuhan tu nak taat, dia taat. Tak mau taat, dia boleh tak taat. Tapi kalau dia menguasai tempat, dia ada empire, ada wilayah dia, ada wilayah dan ada rakyat. Rakyat tu kena taat. Di mana dia ada kuasa untuk bertindak. Dia ada, dalam bahasa moden, dia ada tentera, dia ada polis di bawah dia. Kena taat. Melainkan dia buat perkara-perkara yang mungkar. Alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah ma lam yu'mar bil maksiatin fa idza umira bi maksiyah fala sam'a wala ta'ah. Ke atas individu muslim wajib dengar dan taat selagi mana dia tak menyuruh pada maksiat. Apabila dia suruh pada maksiat, tidak ada dengar dan taat. Ini soalan yang sama. Man kharaja an amirihi shibran mata mitatan jahiliyah. Siapa yang keluar daripada pemimpinnya sejengkal, mati dalam keadaan mati kharaja anil jamaah, yakni dia keluar, dia tak taat. Kharaja an, yakni dia keluar. Kalau kharaja ala, dia keluar tak taat. Dan dalam masa yang sama dia keluar menentang pemerintah dengan bersenjata. Ini diharamkan dalam syarak. Pemerintah ni mungkin dia ada masalah. Mungkin pemerintah tu kita tengok, katalah kita tengok pemerintah tu dia buat benda salah. Let's say lah, na'udzubillah, dia minum arak. Tapi dia tak suruh kita minum arak. Ada gambar dia minum arak. Adakah boleh kita keluar senjata lawan dia? Tak boleh. Kerana dia tumpah darah.
Yang boleh kita buat, kita cegah, kita bagi tahu dia arak haram, awak tak boleh minum. Tapi kalau dia ajak supaya kita keluar agama, halalkan yang haram, haramkan yang halal, yang ni dia panggil kufrun bawah, kekufuran yang nyata ataupun kesalahan yang jelas nyata, yang menyanggahi prinsip-prinsip agama. Ketika itu tak taat. Tak taat. Ada benda pemimpin buat, kita hanya tak taat bab tu saja, bukan kita keluar lawan dia. Dia suruh satu benda, kita tak taat benda tu pasal mungkar. Tapi adakah kita mesti perangi dia? Tak semesti kita perangi dia. Ramai orang dia faham. Sekarang ni alhamdulillah banyak parti-parti politik pakat jadi pemimpin kerajaan belaka. Sekarang bila mereka jadi kerajaan, mereka pun kata kena taat. Sebab tu orang abang bab taat tu, kita daripada dulu di IQ ni kita ajak taat pemimpin, taat kritik cerita lain. Taat maksudnya tak keluar menentang bersenjata, tidak keluar, tidak melanggar perintah pemerintah kerajaan, yang mana perintah-perintah itu tidak mungkar. Kerajaan suruh bayar cukai, tak mungkar. Naik kereta kena ada lesen, tak mungkar. Tak boleh. Oleh kerana dia pemimpin tu kita tak suka, aku pun kereta aku tak ada lesen, road tax pun aku tak mau bayar. Tak boleh. Itu masalah yang salah bab lain. Ini kita kena jelas. Kalau tidak, semua negara akan cacah marba. Orang akan cari salah satu kesalahan pemimpin satu benda, dia buat, dia langgar sehabis keamanan negara. Pemimpin kata sampah boh lantun sampah, jangan pergi buang dalam sungai. Kita pergi buang dalam sungai, kita berdosa. Dia tak kata aku buang dalam sungai biar pasal dia ambil rasuah. Itu cerita lain. Dia ambil rasuah salah. Bukan bila dia ambil rasuah aku boleh buang bahan kimia dalam sungai. Saya nak bagi contoh. Ini adalah pahaman yang salah yang dibuat oleh sebahagian orang tentang politik. Sebab itu bila mai Perdana Menteri baru, mungkin ada orang setuju atau tak setuju, tapi dia dah jadi Perdana Menteri, taat dia. Taat kepada dia. Selagi dia tidak memerintahkan dengan perkara yang mungkar, taat dia. Dia minta sokongan, sokong lah. Benda yang baik semua sokong. Bahkan saya dalam tulisan saya baru ni, saya kata kepada parti-parti orang Islam, tak kira lah PN ke apa, kalau kita nak mengelakkan pengaruh-pengaruh pihak tertentu yang mungkin mengancam kedudukan ataupun jati diri agama dalam negara ni, awak sokong je lah kerajaan ni supaya dia tak jatuh apabila golongan yang anti kepada identiti negara dan seumpamanya keluar, tak sokong dia, jatuh kerajaan tu. Awak masuk sokong dia supaya kalau dia berbuat baik, kalau awak tengok dia mula berbuat baik, sekarang tawaran-tawaran yang dia yang itu baik, jadi awak sokong lah dia supaya dia dapat pertahankan benda yang baik dan dia tak diugut untuk jatuh. Selagi dia tak buat benda mungkar, sokong je lah. Ini bukan soal, ini soal politik, soal ijtihad. Hari itu dah pemilihan dah habis. Tak ada pemilihan. Suatu orang sudah naik. Kalau kita kawan ni bagi jatuh, kawan ni naik bagi jatuh, negara tak boleh baik. Biar dia naik, melainkan kita tengok dia nak kuatkan benda-benda yang mungkar, itu cerita lain. Kalau kita tak nampak dia gitu, kita ambil masa sikit, kita boleh sokong dia supaya orang-orang yang mana nak agenda-agenda yang salah tak boleh mengugut dia. Kalau kita nampak dia ke arah kebaikan, politik kebijaksanaan. Saya sebut dalam kuliah baru ni pun, walaupun Yazid naik, sahabat tak suka naik Yazid naik. Ada yang tak suka Yazid pasal Muawiyah punya pemilihan itu tak melalui syura. Walaupun Muawiyah ada ijtihad, dia pilih anak dia Yazid bin Muawiyah, tapi majoriti semua para sahabat nasihatkan Al-Husain bin Ali supaya jangan keluar menentang Yazid. Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair sendiri yang kemudiannya dia juga lawan Yazid pasal kes lain. Sahabat-sahabat Abdullah ibn Umar, sehingga Abdullah bin Umar tu duduk di Mekah pecut cari Husain, jangan pergi Kufah,
Jangan lawan khalifah walaupun kamu tak setuju, sebab dia baru naik, dia belum buat apa-apa mungkar. Ini fik siasi. Semasa pemilihan tak apalah, semua orang cadang ni, bangkang ni. Tapi bila dia naik satu orang, taat. Melainkan bila dia naik, dia pula buat benda mungkar, buat benda-benda tak elok. Mula ni naik kepala semua, segala benda yang nak merosakkan Islam semua. Masa tu tak apalah. Sekarang belum lagi. Baru duk cerita makan nasi di kedai apa semua, biar ambil dulu. Makan nasi kambing ke nasi ayam tak apa, biar dulu. Belum lagi polisi dia main. So kita sabar. Panjang ni. Inilah apa ni. Khuf kasut kulit yang menutup buku lali, tetapi kalau kasut kulit tidak menutup buku lali tetapi dia pakai stokin yang menutup buku lali, adalah dikira khuf. Khuf syarat tutup buku lali dan seumpamanya itu disebut oleh para fuqaha, kan, fa innahu udkhila tahiratain, dia dimasukkan fa innahuma udkhila tahiratain, dia dimasukkan dalam keadaan bersih, kata Nabi. So kan, khuf itu ulama sepakat, khuf yang stoking kulit yang orang sebut tu khuf, kan. Lau kana ad-din bi ra'yi lakana batinul khufi aula bil mashi. Khuf tu yang kata Ali bin Abi Talib. Khuf itu kulit yang pakai yang melutupi sehingga buku lali di atas, kerana itu adalah kawasan yang wajib dibasuh wudu. Ulama sepakat khuf boleh sapu takhuf kerana dalilnya jelas. Cuma mereka khilaf tentang mashu jawrabain. Sapu stokin ada khilaf. Ada mazhab benarkan, ada mazhab tak benarkan. Dia kata stokin tak sama dengan khuf. Tapi kalau sekiranya tanya saya dalam hal ni, oleh kerana stokin pun boleh sapu, dia kalau sapu khuf dia walaupun ada kekurangan seperti mana tak nampak buku lali dia, akan seumpamanya dia ada lagi cover dengan stokin dia, termasuk benda yang dia boleh sapu kalau dia ham itu. Kalau dia kata ada, dia baca, dia kata tak boleh, stokin tak boleh sapu, khuf saja, ada pendapat demikian. Tapi Al-Qasimi telah menulis khas tentang mashul jawrabain, mendatangkan dalil-dalil yang banyak membuktikan bolehnya sapu di atas jawrab, iaitu atas stokin. Wallahu ta'ala a'lam. Tutup aurat wajib, kenapa tak masuk dalam rukun Islam ni, kata. Rukun ni dia trust, asas. Kalau benda tu kita tak amalkan, terkeluar agama kita, ataupun kita tolak dia, terkeluar agama kita. Itu rukun. Macam ditimbulkan jihad wajib, kenapa tak masuk rukun Islam? Kan? Rukun ialah trust kepada agama tu itself. Yang lain tu datang kewajipan-kewajipan yang lain di atas nas-nas. Tapi kalau orang tak amalkan, tak menafikan identiti agama dia sebagai Islam. Tapi kalau solat, puasa, ini ada trust kepada yang agama. Kalau orang tolak yang ni dan tak mengamalkan yang ni, berarti dia telah meninggalkan agama dia. Dengan perbahasan soal juhud, soal dekah kepala atau soal sekiranya ingkar, dengan itu ada pendetilan yang telah kita sebut sebelum ni. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.